ukiran merupakan hasil seni rupa tradisi Melayu yang terulung. Ukiran kayu atau bidang seni ukir merupakan seni pertukangan tangan yang menjadi satu tradisi masyarakat Melayu sejak turun-temurun. Seni ukiran kayu menjadi salah satu unsur budaya tradisional di Malaysia. Catatan sejarah ukiran dapat kita lihat dari zaman batu Neolitik di Asia Tenggara menunjukkan terdapatnya pengukir-pengukir handal telah wujud di zaman dahulu. Sejarah seni ukir di tanah Melayu banyak terdapat dalam catatan sejarah, iaitu dalam sejarah Melayu di mana dikatakan seni ukiran Melayu tradisi telah ada sejak lebih 500 tahun dahulu. Pada ketika itu, orang-orang Melayu sudah memberi perhatian yang istimewa terhadap seni ukiran pada bangunan seperti istana dan rumah kediaman. Ukiran kayu ialah hasil kerajinan tangan, kemahiran dan ketinggian ilmu yang diterjemahkan dalam pelbagai bentuk barangan seperti terdapat pada bangunan, perabot, senjata, alat muzik dan sebagainya. Teknik dan proses memainkan peranan penting dalam penghasilan ukiran kayu. Ukiran kayu ini dapat pada zaman terdahulu yang lebih banyak menggunakan peralatan yang dibuat daripada kayu. Ukiran kayu ini kebanyakannya dijadikan sebagai hiasan rumah-rumah, masjid dan sebagainya. Dengan ukiran kayu yang cantik, hasilnya yang kemas dan menarik, sering mendapat sambutan yang menggalak daripada orang ramai pada masa dahulu dan kini. Antara fungsi seni ukiran kayu merupakan fungsi hias. Ukiran yang dibuat semata sebagai hiasan dan tidak memiliki makna tertentu. Ukiran kayu ni dia ditubuhkan 2008. Asal tempat ni tapak Istana Terpulung di sini ni. Jadi ada semasa menteri pelancongan tu, Syekh Fadil dia waterkan tempat ni tempat asal ukiran Melayu lah di Malaysia. Jadi salah satu ceritanya, jadi di Besut ni ada 4 orang tokoh pengukir di Besut ni. Jadi menteri masa tu dia tengok tempat ni sesuai lah dijadikan tempat belajar mengukir. Jadi dia pun inilah tempat ni, dia ukiran kayu ni. Sebenarnya ada 4 tokoh pengukir di Besut. Macam tu lah cerita dia sikit banyak. Ukiran kayu ini memperkenalkan pelbagai jenis kraf kayu seperti congkak, panel kayu, kukuh kelapa dan sebagainya. Dan hari ini kami akan memperkenalkan kepada anda bagaimana cara pemprosesan kraf kayu tersebut di bengkel pemprosesan. Sebelum membuat ukiran, pengukir menerangkan jenis alatan memahat kayu seperti pahat penguku, pahat penyilat, pahat sisir, pahat kul dan pahat pangut. Pisau wali juga digunakan untuk mengukir kayu. Sekarang ni kita kena terima teknologi sekarang. Teknologi itu penting untuk kita mempercepatkan proses pembuatan lah dengan permintaan sekarang. Contohnya mesin sekarang tu, mesin tepuk, mesin menebuk corak, motif dan proses, dan mesin proses penyediaan bahan. Dulu tak ada tu. Semua mesin tu sekarang dah ada lah. Yang terbaru sekarang ni ada mesin mengukir CNC yang boleh mengukir motif tradisi.
tapi tidak ada secantik dan hasil tangan lah. Tapi untuk Tempahan. untuk tempahan, untuk Jualan. jualan, cepat proses pembuatan kita tu ya. Bagi teknik, pola dan motif pula, teknik ukiran kayu terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, teknik ukiran larik, teknik tebuk timbul dan teknik tebuk timbus. Manakala pola pula terdiri kepada pola bujang, pola pemidang dan pola lengkap. Selain daripada teknik dan pola, motif juga merupakan aspek paling penting dalam proses seni ukir kayu. Antara motif yang sering digunakan adalah motif flora dan fauna, motif angkasa ataupun kosmos, motif geometri, motif seni had ataupun kaligrafi. Semasa proses mengukir kayu dijalankan, pengukir akan terlebih dahulu melakar motif atau corak pada pelet kayu dan menggunakan beberapa mesin untuk memotong kayu. Selepas itu, pelet kayu akan dipahat dengan menggunakan beberapa jenis alatan memahat untuk membentuk motif supaya ia dapat dibentuk dalam 3D. Akhir sekali, proses menyilat akan dilakukan untuk membuat ukiran timbul pada kayu tersebut.
Ukiran kayu-kayu warisan ini adalah sebagai pelengkap dan penyokong kepada sesuatu reka bentuk dan ukiran. Ianya perlu harmoni dengan persekitaran, penerapan falsafah dan kerohanian orang Melayu di samping mengekalkan nilai-nilai keagamaan. Setiap ukiran mempunyai maksud tertentu sama ada tersirat atau tersurat tentang masyarakat kerana corak yang dihasilkan menggambarkan kehidupan masyarakat pada ketika itu. Manakala lambang yang dihasilkan pula membawa maksud yang tertentu dalam penyatuan isi dan bentuk seperti ukiran dikeris yang menggambarkan keberanian. Kewujudan serta keindahan alam telah memberi ilham kepada pengukir untuk melahirkan ciptaan yang mengagumkan yang akhirnya mencerminkan jati diri masyarakat Melayu itu sendiri. Langkah menjaganya kita cubalah cuba terapkan ukiran ni, diwajibkan setiap rumah yang sedang didirikan, rumah pemaju yang buat, cuba terapkan ada ukiran Melayu. Tu kami haraplah kerajaan lah bagi satu lebih kepada pendidikan, contohnya masuk ke dalam sekolah apa kan, satu pendidikan untuk kemahiran dia orang tu, masukkan ukiran ni dalam subjek salah satu lah cadangan kita lah. Dan nampak Sekarang kita telah berada pada pengakhiran video dokumentari ini. Sebelum menamatkan video dokumentari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Desa Ukiran Kayu serta pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan video ini. Sekian terima kasih daripada kami.